Apa khabar para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN? Semoga semuanya dalam keadaan sihat dan sejahtera. Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan dua kisah yang datangnya daripada seorang penulis amatur kisah seram, iaitu saudara Rashid Salim. Beliau berasal daripada Terengganu, dan beliau juga ada mempunyai page di Facebooknya. Anda boleh cari cerita Rashid Salim. Okey, Brother Fai akan pilih dua cerita daripada hasil penulisan beliau. Kisah yang pertama yang akan Brother Fai kongsikan adalah mengenai misteri hantu Jepun di Padang Kilang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera buat semua pembaca di page cerita Rashid Salim. Ini page dia. Terima kasih aku ucapkan kepada anda semua masih setia temankan aku dekat sini. Aku harap korang semua sihat-sihat belaka. Aku juga berharap korang terhibur dengan kisah-kisah seram yang telah aku kongsikan. Aku pun tak tahu bagaimana penerimaan korang terhadap cerita-cerita aku tu, sama ada best ataupun tak. Namun aku cuma buat yang terbaik demi memenuhi minat dan perkongsian dengan anda semualah. Tanpa support dari korang, siapalah aku di sini. Terima kasih sangat kerana sudi membaca dan mendengar di dalam channel ini. Oh ya, alang-alang aku dah buat coretan dekat sini, aku pun nak sampaikan satu kisah ni. Pengalaman aku sendiri sewaktu berusia 17 tahun. Selepas tamat SPM, aku terus merantau ke Johor. Banyak pekerjaan aku sebenarnya. Semuanya singkat-singkat. Ialah cari pengalaman kan? Salah satunya menjadi pengawal keselamatan. Aku ditugaskan mengawal di kilang Southern Lion Tebrau. Kilang yang buat produk sabun dan ubat gigi tu. Kira banyak jugalah produk diorang. Ketika aku kerja shift malam, hal yang paling tak menyeronokkan adalah kunci jam. Buat clocking lah kan. Kata rakan sekerja, aku kena kunci jam. Bayangkan, kilang tu luas. Aku pun ingat-ingat lupa dah berapa tempat kena kunci. Memang banyak lah. Setiap 2 jam sekali kena pergi kunci. Kau bayangkan, maknanya 2 jam sekali juga kena ronda. Tapi aku beruntunglah. Pada jam 2 pagi tu, aku bukan pergi kunci sendirian. Setiap dari kami pergi berdua. Gila aku kalau pergi kunci seorang-seorang. Kalau jumpa apa-apa, siapa nak jawab? Sudahlah Cip Cip cakap kawasan ni kena hati-hati. Bikin takut aku aja. Diorang tak apalah, dah biasa. Aku ni budak baru, iman dah lah tak kuat. Dengan bertemankan lampu suluh, aku diberikan kotak untuk digalas. Kotak jam tu lah digunakan untuk dikunci nanti. Diorang gantungkan kunci setiap zon yang perlu aku lawati. Tiba yang pertama, settle. Sehingga ke-6, settle. Tapi yang seterusnya, tiba dekat kawasan Padang, tidak semena-mena terdengar orang berkawat. Askar Jepun. Tiba-tiba si kawan ni jalan laju tinggalkan aku. Apa hal? Aku dah meremang bulu roma. Aku cari-cari dia tak ada. Bunyi orang berkawat tu makin kuat. Perasaan takut dan gemetar aku ni jangan cakap lagi lah. Berpeluh-peluh badan aku ni. Suasana dah lah samar-samar. Dia pula hilang. Kemudian terdengar suara memanggil dari belakang. Aku segera menoleh dan terus suluh ke arah wajahnya. Dia terasa silau dan menghadang dengan tangan. Alangkah terkejutnya, dia adalah member aku tadi. Dia tanya aku, pasal apa aku jalan laju sangat? Sudah. Habis tu yang berlari melintasi aku tu siapa? Bunyi orang berkawat tadi tidak kedengaran lagi. Tapi bulu tengkuk aku masih berdiri.
Kami terus berjalan. Aku berdebar-debar, rasa nak terkencing pun ada. Namun aku tahan-tahan jugalah. Aku bukan si pemberani sangat. Kalau dia muncul depan-depan, dah tentulah aku cabut dulu. Akhirnya aku tiba di pos. Waktu kunci jam terasa sangat lama dan memenatkan kerana kena berjalan dan menahan debaran. Taubat aku rasa nak berhenti kerja. Masa itulah kan. Aku ingatkan kerja jadi pengawal keselamatan ni senang. Rupa-rupanya mencabar juga. Setibanya di pos, aku nampak partner kunci jam dengan aku tu rupa-rupanya sedang tidur. Aku toleh belakang. Habis tu, yang teman aku tadi tu siapa? Incas pun tegur. Kenapa kau pergi sendirian? Nak tunjuk berani ke? Soalnya. Aduh, aku pergi kunci jam sorang-sorang ke? Allahu Akbar. Aku demam terkejut dan aku cakap dekat bos aku tak nak kerja lagi. Dia cakap tak boleh berhenti sesuka hati, tapi aku ditukarkan ke tempat lain. Aduh, perasaan seram sejuk hanya Allah saja yang tahu. Kecutnya kepala ke waktu tu. Na'udzubillah, dan aku mengaku yang aku terkencing dalam seluar. Baiklah saudara, kisah yang kedua ini juga daripada hasil penulisan Rashid Salim. Kisah yang bertajuk Pocong Sedang Menunggu. Tadi aku ada berbual dengan member aku, Vinci, dari Belawai, Sarawak. Saja tanya khabar dia. Katanya kurang sihat, sakit pinggang gara-gara minum ais. Dah lama dia berpantang. Entah macam mana boleh gatal tekak nak minum juga. Merasalah sakitnya tu. Aku doakan sakitnya sembuh lah. Katanya di tempatnya tengah hujan. Seronok lah, dingin. Di Dungun pula tengah cuaca panas. Air paip pun terasa payau. Dia pun tanya khabar aku. Aku pun jawablah yang aku tengah writer blog. Tengah stuck idea nak menulis cerita seram. Alang-alang tu dia berkata, kau nak dengar tak cerita seram? Aku pun, apa lagi? Mintalah dia story. Sambil tekap telefon di telinga, aku pun melabuhkan punggung, duduk di kerusi. Angin senja bertiup sepoi-sepoi bahasa. Sekejap lagi pasti berhenti. Senja bakal menjemput malam tu. Itu sudah pasti. Berbalik pada ceritanya, dia pun berbicara. Pada satu malam, membernya bekerja shift malam. Kerja kilang. Pulang agak lewat sedikit dari biasalah. Pulang pukul 10.30 malam. Begitulah. Kawan dia ni lelaki. Kemudian ada lagi kawan kepada si lelaki ni pula seorang perempuan. Mereka balik naik motosikal masing-masing. Biasalah, kalau keadaan jalan pun sunyi, maka mereka beriringan lah. Yang perempuan ni rumahnya lebih jauh dari lelaki ni. Maknanya lelaki ni lebih dulu sampai. Nanti si perempuan tu terpaksa pulang sendirian. Dek kerana bimbang akan keselamatan kawannya, si lelaki ni berhajat nak temankan sampai rumah dan kemudian dia akan berpatah balik. Begitulah dari ceritanya. Seterusnya, kalau nak diikutkan, si lelaki tu dah tiba di kampungnya sebelum roundabout. Gara-gara nak hantar, dia ikut je lah. Tiba-tiba, saat mereka dah nak dekat dengan bulatan tu, bulu roma masing-masing merinding. Mereka sama-sama berhenti. Kemudian si kawan perempuan ni nampak sosok kain putih macam bantal peluk besar sedang melompat-lompat di bawah balam-balam lampu jalan. Waktu dia menoleh kat sebelah, member lelaki tu dah belah macam tu saja. Tinggalkan perempuan dia sorang-sorang dekat situ. Dia dah tak tahu nak buat apa-apa dah. Nak tak nak, dia kena redah juga. Tanpa berlengah lagi, dengan sisa keberanian yang ada, dia pun memocut laju skuternya sampai dia menoleh ke belakang. Pocong tu, okey macam ni Brother Fai akan bayangkan kepada anda ya.
pocong tu lompat, tung. Lepas tu dia bergulik mengejar motor tu. Cuba anda bayangkan. Tahu-tahu rasa macam 5 minit je dia dah tiba di rumahnya. Kau boleh bayangkan tak? Betapa lajunya dia pecut soal Vinci. Dan aku cakap, laju. Begitulah jadinya bila perasaan takut menguasai. Dah tak ingat apa dan apa nak jadi-jadilah. Aku pun bayangkan macam manalah keadaan perempuan tu waktu dia tengah laju dekat tepi pocong tu masa nak balik. Vinci menambahkan lagi, beruntunglah orang yang dapat tengok, sebab bukan selalu pocong tu muncul. Kawasan tu memang ada, hanya yang terpilih saja dapat jumpa, katanya. Dalam hati aku berkata, biarlah tak jumpa pun, kalau diberi salam sekalipun, aku tetap tak nak buka pintu rumah. Kami pun menamatkan perbualan kerana Vinci ada kerja. Katanya nak ke kedai, tapi sempat lagi dia mengusik aku. Jangan terserempak, sudahlah. Sekian.